Tuan-tuan, puan-puan, seluruh para pengundi bagi P011 Pendang. Kawasan kita ni tuan-tuan, ada orang motong, ada orang buat bendang, ada orang kerja kerajaan, ada cikgu, ada ustaz, ada pegawai-pegawai tinggi, ada pegawai-pegawai rendah. Tapi orang Pendang ni hebat-hebat. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM orang Pendang, Datuk Seri Syukri Abdul, orang Pendang. Bekas Datuk Bandar Kuala Lumpur, orang Batu Nunggui tu, Datuk Pesol, kan? Datuk Osman Abdul, yang tak dapat jadi calon pun orang Pendang. Betul tak ni? Calon Barisan Nasional ni orang Kuala Kedah. Ahli dulu, ahli di Padang Terap. Atau orang Pendang ni orang UMNO lah, Barisan Nasional. Kali tak ada hak jantan dah kot. Saya tak kata. Tuan-tuan sekalian, orang hebat pun ada di sini. Sakan-sakan, tapi BN pilih orang luar mai jadi, nak jadi calon parlimen tuan-tuan. Kesian kat tuan-tuan? Kan saya kesian semua ni. Saya bukan benar, saya orang Zik. Untuk dapat seorang pemimpin yang faham masalah kita, yang kerti cakap dalam bahasa kita, yang akan memperjuangkan nasib kita, kita kena cari orang yang paling dekat dengan kita. Datuk Haji Awang. Pak dia Hashim 40 YTC. Orang kenal semua. 83 menikah seorang lagi. Tu tak apa lah, tak tahu. Pakai dah dah rasa. Gagah, hebat, turunan yang baik-baik, orang-orang yang hebat. Dia kena pimpin orang-orang hebat di Pendang ini. Dalam PRU ke-15, Pendang sekali lagi akan menobatkan calon Perikatan Nasional atas slogan prihatin, bersih, stabil, Datuk Awang Hashim. Kita di Kedah ni tuan-tuan lebih kurang je. Pendang, Sik, Baling, Padang Terap. Ni orang-orang yang dekat-dekat bukit lah kita duduk. Lepas pada kita ni Kera Lutung lah duk. Kita orang kampung. Ada buat benda, ada motong, ada kait sawit. Pemimpin-pemimpin kita hak cakap saya kita. Ada ke dia nak faham kita? Saya tak boleh terima. Saya habang betul-betul tuan-tuan, saya bukan boleh dengar orang Kedah cakap gitu, saya bulu telinga. Dalam sidang DUN yang baru-baru ini, adalah seorang wakil rakyat pada PAN. Dia cakap macam tu, saya, kita, kenapa, bila. Kau tahan cakap elok ke, kukuk lidah ikut. Lepas tu dia tak berani cakap lah. Saya cakap sungguh. Dulu ni mereka duk kukuk lidah burung malah kebau. Takak burung malah kebau, nak ajak pergi boleh cakap kan lah. Mek cicing mas kukuk lah pergi kat Badan Tani. Badan Tani tu orang petani. Dia kerti lah ilmu tu. Tarik lidah burung, kukuk cicing mas, bolehlah panggil tuan ke assalamualaikum, boleh cakap burung malah kebau. Dah hantar kerti cakap Kedah ngat mai aku nak kukuk lidah. Mula-mula kita kukuk hak kuk Kuala Kedah, lepas tu kita main kukuk hak kuk Pendang ni pula. Datuk Awang tak cakap aku tu. Dia cakap lebih kurang saya ni je.
Saya bukan nak cakap pasal peribadi orang. Saya nak cakap pasal dia duduk dengan kita, dia cakap dengan orang luar. Dia tak pakai bahasa kita. Kan? Dia duduk dengan kita, dia berkawan dengan kita, dia nak mewakili kita, dia nak membela nasib kita. Dia kena reti bercakap dengan lenggok bahasa kita. Awang boleh, cakap ulu boleh, cakap ilir pun boleh. Ya, kalau ceramah di Pendang, kalau tak di Pekan Pendang ni, lakah sikit pergi Kejah Mati, cakap ulu. Mau geti-geti, tak geti, sudah. Tapi banyak orang Pendang geti. Kalau mari belah, mula lah. Mari belah Pekan Pendang ni, naik ke atas ni, kena cakap ilir. Kalau tidak mengatakan nusi, cakap tak pernah mah. Tak tahu ni. Tani tak tani, siam tak siam. Kelantan tak Kelantan. Ni cakap bahasa orang Penang belah nu. Kalau belah Razak nu, Leng Thai. Medai. Medai. Tuan-tuan sekalian, kita nak merentah negara ini. Kita ada model yang bagus, model yang sangat baik. Walaupun kita sedang menghadapi COVID pada masa itu, bila Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri yang ke-8, 17 bulan lamanya, dengan segala kesukaran, saya bermesyuarat dengan Tan Sri hampir setiap hari. Kebanyakannya online meeting. Tan Sri akan tampil dengan bermacam-macam idea untuk menghadapi COVID-19 waktu tengah kemuncak, tuan-tuan. Kalau Perdana Menteri lain pacak pala dah. Tak ada satu pun sepanjang COVID-19 tu, tak ada satu pun, walaupun kita berbelanja banyak. Duit negara paling banyak dibelanjakan adalah ketika kita menghadapi COVID-19. Lebih kurang 600 bilion disediakan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Tan Sri untuk hadapi COVID-19. Tak ada satu pun, tuan-tuan dengar elok-elok, tak ada satu pun ketika kita berbelanja sebesar itu, kes rasuah muncul di negara ini di bawah Tan Sri. Kalau dulu lah tuan-tuan, kalau dulu sebelum Tan Sri Tun Dr. Mahathir pada PH, sebelum Tun Dr. Mahathir duduk dalam lah. Tuan-tuan sekalian, kemarin saya hadir ke satu majlis convocation di UUM. Saya ada sembang dengan seorang pakar ekonomi. Ya, dia pernah duduk dengan Tun Mahathir, dia pernah bekerja di banyak sektor. Dia beritahu saya, Datuk Seri, dia panggil saya Datuk Seri lah. Dia Tan Sri. Saya hampa kata aku belagak pula, duk sebut nama diri Datuk Seri kan lah. Datuk Seri, pada pandangan saya dan pembacaan pemerhatian saya, sepanjang orang tu jadi Perdana Menteri, wang negara yang telah dibawa keluar daripada negara ini bukan 48 bilion, bukan 40 bilion, bukan. Jumlah duit Malaysia, macam nak umum siapa-siapa menang, no? Yang dilarikan daripada negara ini ketika Barisan Nasional menjadi kerajaan, berjumlah pada pandangan pakar ekonomi 1 trilion. 1 trilion. Dalam pandangan ahli ekonomi, apabila wang 1 trilion dibawa keluar pada negara ini, kesan kepada ekonomi negara kena kali dengan 6. Kesan dia. Pasal tiap-tiap RM1 duit yang dalam negara ini, dia akan bertukar tangan. Dan tangan yang ke-6 tu adalah sekel yang akan membentuk limpahan ekonomi daripada tiap-tiap ringgit yang dibelanjakan. Tuan-tuan bayangkan,
1 trilion ni adalah 1000 ribu. 1 bilion 1000 juta. 1 trilion 1000 ribu. Saya pun tak tahu banyak mana. Berapa kosong dia saya pun tak tahu. Banyak. Kalau 1 trilion hilang, kesan dia 6 trilion kepada negara. Tuan-tuan, negeri ini kaya. Negeri ini hebat. Semua kita banyak, tapi kerana kita sebahagian besar daripada rakyat Malaysia terpesona dengan janji-janji manis zaman Barisan Nasional, akhirnya sebahagian besar kekayaan kita bukan milik kita lagi, tetapi dirayakan di luar negara. Tan Sri ini dipecat kerana lawan UNMDB. Hampa ingat kecil jawatan Timbalan Perdana Menteri. Nombor 2 harus takah lagi nombor 1. Dia lawan UNMDB, dia kena pecat. Dia bukan pengkhianat, dipecat daripada UMNO. Orang nombor 2 baru boleh berjuang dengan kita. Kalau tak kena pecat Perdana Menteri lah cik oi. Tak tahu kawan kita kedah. Kawan-kawan, Tan Sri Muhyiddin ni anak mufti, keluarga yang hebat-hebat, berjanji pun sedap. Bisa dengar tak? Sekali dia berjanji. Tuan-tuan sekalian, kita negeri miskin. Pada ketika kita mula ambil alih negeri ini, Tan Sri jadi Perdana Menteri yang ke-8 dengan usaha kerajaan persekutuan untuk menjana ekonomi pasca Covid. Telah dirancang waktu Covid menyerang. Dengan usaha kerajaan persekutuan di MITI, di Maida, dengan Tan Sri jadi Perdana Menteri tahun 2020, tahun 2021 pelaburan masuk ke Kedah 68.3 bilion. Sebahagiannya adalah atas kempen yang dibuat oleh kerajaan persekutuan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ada orang nak claim kata dia buat, hang baru mai je pun. Pelabur bukan nak mai lah tu, masuk lah tu. Dia mai jumpa, dia sembang, dia bincang, dia tengok pakej yang menarik. Kalau dia melabur di sini tahun 2020, dia jumpa MITI, jumpa Maida, jumpa Perdana Menteri. 2021 dia masuk ke Kedah ni. Tuan-tuan, 2021 masuk, janganlah tanya 2022 bila kami nak boleh kerja. Tunggu Ustaz, 2-3 tahun nak buat kilang, nak hasilkan limpahan ekonomi, maka masa 2-3 tahun. Nak hasilkan limpahan tu, maka masa 2-3 tahun. Kalau hampa nak rasa limpahan nikmat tu sama rata untuk semua rakyat, hampa kena bagi aku jadi MB lagi. Itulah nak bang. Jangan suruh berhenti lagi. Kan? Kena buat sampai habis. Adalah kawan tu nama Anwar Ibrahim ke apa tahu. Dia duk syarah di TikTok. Rajin syarah dia pun. Dia duk syarah di TikTok, dia kata nak nilai PH dalam tempoh 22 bulan tak adil, dia kata. Pasal tempohnya sepatut 5 tahun. Maka perlu diberi peluang kepada PH selama 5 tahun baru boleh nilai. Lepas tu tadi saya dengar Mak Sabu pun cakap benda yang sama juga. Tu peminat Mak Sabu tu. Tuan-tuan sekalian, memerintah ni bukan lagu tu. Pemimpin macam Perdana Menteri ni, dia macam driver bas. Dia akan kendalikan bas tu jalan mana nak pi, nak kena plan ke, nak remote drive ke, nak kena lepek ke, nak bagi orang jaga ke, nak bagi orang tidur ke, dia driver. Tuan-tuan sekalian, masa PS merintah, driver dia depan ni. Kalau kita biar 5 tahun, nampaklah driver tu duk juju ke gaung, nak terjun gaung. Dia kata tunggu selalu bagi 5 tahun berapa nilai. Masa tu kita mampu dah.
Bukan boleh lak sampai 5 tahun nak turun gaung pun hampa lak. Dia kata tunggu sat lu. 5 tahun baru kena berhenti. Tuan-tuan sekalian, kalau lak sampai 5 tahun mampuilah kita semua. Jadi pemimpin negara bukan macam tu. Rakyat telah membuat satu keputusan besar. Tan Sri memimpin satu parti yang sedang berenak-enak dalam PH. Menjadi kerajaan persekutuan. Dia keluar, tuan-tuan, bawa bersatu keluar. Ada pula si apa, orang Bagan Datuk tu kata, kalau nak kawankan dia kena tinggal mereka ni. Mana boleh lagu tu. Orang ni telah berkorban dengan begitu besar, membuat perubahan yang sangat drastik untuk pastikan bas yang sedang dipandu oleh PH, sedang dinaiki oleh seluruh rakyat Malaysia, tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira keturunan, tak menuju ke gaung yang akan menyebabkan kita maut semuanya. Rebot gila itu dihentikan oleh gerakan yang sebahagian besarnya adalah kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tak ada siapa boleh nafiah hal ni, tak ada siapa. Hampa mainlah cerita aku menakon, cerita aku lagu tu je. Hampa nak kata tunggu 5 tahun, pala bapa hampa 5 tahun. 22 bulan pun nak mampu. Boleh bagi rakyat e-wallet RM30, cerita sampai lah ni. RM30 cerita sampai lah. Tan Sri bagi apa? Macam-macam prihatin penjana. Banyak atas ni lah, banyak sangat. Macam-macam program. Depa RM30 riuh 5 tahun. RM30 okol daun tak lepas. RM30 ketom sekilo ya jawab. Jual dun ketom ni. Sekilo 30. Kalau seluduk pi jual di Siam 150. Lepas tu saya kata kena benarkan ekspor. Dekat-dekat nak bagi dah itu, bubar pula dah. Kalau tidak kau penang ni jutawan semua. Razak, jutawan semua ni. Kagak ada kutik. Pakai batik ketan dada ya. Duk tak ada ngau, dia tu kutik semua. Dia pergi timbang, kita terima duit. Jutawan je oi. Tunggu sikit lagi saya habaq kat Khairi sebelum bubar baru ni. Jangan bubar lagi. Bagilah kami ekspor dulu. Lu ada curi je. Tapi tak apalah, curi pun dia kata kawan tu main kutik, dia tak kutik kak. Dia tanam, dia tak kutik. Ketan kedada je batik. Pakai fire bos. Jual daun. Kilo RM30. Tuan jangan tanam lagi. Tanam dah tak apa. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah bab tu kita akan usaha sampai jadi. Pasal kita tanam dah, takkan nak pergi tebang. Tanam tak salah. Kutip proses salah. Kita nak usaha benarkan ekspor. Kalau tak ekspor, puak tu duk rebuh bawah rumah. Dia tak tahu nak buat kerja apa. Nak kutip jual payah salah. Dia kutip sikit-sikit, rebuh bawah rumah. Lepas tu kau duk penin. Kendok habis kulit-kulit naik hitam. Kita tak makan, tak boleh kerja. Kita tak mau orang rosak, kita pergi jual belah Siam. Daripada ada teknologi buat pil, buat ubat, buat minuman kesihatan, macam-macam teknologi dah ada di belah Thailand. Kita bahan mentah banyak, lepas tak bagi kita jual. Problem. Saya harap apabila ada kebenaran ekspor, beri satu lesen kepada anak syarikat kerajaan negeri atau syarikat mana-mana untuk beli di sini. Dan mereka tu ekspor, kita boleh kawal ketum punya industri insya-Allah. Kekayaan yang kita tak tahu nak jana lagu mana. Benda duk ada, nak jual tak boleh. Kita benarkan ekspor. Insya-Allah Perdana Menteri kita yang ke-10 Tan Sri Muhyiddin Yassin akan usahakan sesuatu untuk penanam ketum. Ada undang-undang lah, ada peraturan, bukan lagu lali. InsyaAllah akan ada. Kita dah bersuara berkali-kali. Dia berkata tu MB ketum, biar pi lah. Aku nak kira orang Penang boleh jual je.
Tanam-tanam dah. Ada yang pelari. Oleh kerana takut polis ligan, jatuh kau, mati 4 hari baru jumpa. Saya kata kalau hampa benar kat ekspor, dia pun tak keduh lari. Tak hidup lagi malah ni. Masalah yang berada di sekitar kita. Untuk kita fahami, saya yakin hal ini boleh dipertimbangkan oleh kerajaan persekutuan. Bukan saja untuk orang Pendang, orang Sik pun seropah lah. Ada. Orang Padang Terap ada. Kok mana-mana pun ada InsyaAllah tuan-tuan. Bersih, stabil. Ketika negara berbelanja begitu banyak, kita tetap membuktikan Perikatan Nasional yang memimpin kerajaan persekutuan dan negeri-negeri pada ketika itu bersih. Tak ada siapa dok kena tangkap, tak ada siapa buat isu, tak ada skandal apa satu. 600 bilion kita belanja untuk hadapi Covid. Penting bersih tuan-tuan. Penting stabil. Tuan-tuan tengok di Kedah. Macam-macam program kita boleh buat. Kerana kita bersih, kita stabil. Bersih dan stabil ni tuan-tuan, dia ada formula. Dia bukan jadi sendiri tak. Dia ada formula. Lang saya temui formula tu lepas tuang 2-3 tabung uji. Buat uji kaji tengok pasal apa kita stabil. Tuan-tuan, saya habaq banyak kali lah. Mereka nak marah pun tak apalah. Nak buat macam mana? Rahsia Kedah bersih dan stabil adalah kerusi UMNO sikit. Kerusi UMNO ada 2. Bersih, stabil, tak ada berlaku apa-apa. Bila kerusi UMNO banyak, kerajaan akan tidak stabil. Contoh Johor, negeri Tan Sri. Tak stabil. Bertukang daripada PS pergi kepada PN. Tapi oleh kerana kerusi UMNO banyak, dia jadi orang yang tamak, tukang menteri besar, naik Datuk Seri Hasni daripada UMNO. Tak puas hati lagi. Buat pilihan raya kecil, janji Datuk Seri hang bubak, lepas ni hang jadi MB balik. Tengok naik on. Kawan tu pun off lah. On off. Tak stabil. Negeri Melaka berkeli sama dia. Pasal dia ramai, kerusi dah 27 je pun. Berkeli riuh kembang. Akhirnya buat pilihan raya kecil. Peringkat awal setuju dah bahagi kerusi dengan kita ni. Zahid buat suruh ketua bahagian buat PC, buat kenyataan akhbar. Tak mau pakat dengan satu. Maka buatlah pilihan raya. Kita duduk dengan PN. Mereka pakat sama-sama mereka. Akhirnya bertukar kerajaan. Daripada PH pergi UMNO. Buat pilihan kecil, balik UMNO. Balik ketua menteri yang sama. Yang rugi sekali di Melaka tu hak tembak babi tu je. Daripada Esko hilang tak ada apa satu. Bodoh kan. Lain kali cerdik kawan lah elok dengan PN. Tuan-tuan sekalian, tak berhenti setakat Melaka. Negeri juga berlaku perubahan di Perak. Kerusi UMNO banyak. Ada 27. Nak tubuh kerajaan kena ada 29. Mula-mula tukar Datuk Seri Peja jadi MB daripada PS. Tukar kepada PN, Datuk Seri Peja lah jadi MB. Tak puas hati, tukar lagi naik Datuk Syahrani. Pasal apa berlaku 3 kali tukar? Pasal kerusi UMNO banyak. Kerusi UMNO sikit di Pulau Pinang, apa pun tak berlaku. Pasal mereka kan berani lawan DAP UMNO ni, lawan kita aja. Di mana-mana ceramah pun sekali dia tak pernah sentuh DAP Dia duk kira tonyok kita aja. Dengan kita berani api lawan kau tengok. Di Kedah, kerana dia ada 2 kerusi. Sampai law ni, sampai law ni, dia tak boleh buat apa. Saya duk jadi MB situ.
Saya kata saya punya formula ni trusted, proven. Nak tambah terjemah dia tak orang? Terbukti. Betul. Pasal hampa nak marah pasal apa? Saya cakap benda yang sama di Johor, di Melaka, di mana-mana pun. Tuan-tuan nak capai bersih dan stabil mana-mana negeri, hatta di peringkat persekutuan sekalipun, pastikan kerusi UMNO Barisan Nasional sikit. Jangan sampai tak ada langsung, pasal kita nak taruh beda buat ubat. Esok anak cucu kita tanya, Pak, BN tu lagu mana? Kita bolehlah tunjuk lagu tu. Ada seorang doa cukup lah. Jangan ramai tak stabil. Sekarang ni, tuan-tuan tengok dalam pemilihan calon-calon untuk mewakili BN, tak pernah berlaku dalam sejarah berselerak Barisan Nasional. Berselerak tak? Berselerak. Habis tokoh-tokoh besar dia tak dibagi peluang untuk bertanding lagi. Pilih entah apa-apa mari. Habis tutup. PDM, UDM tutup. Pok ni sebenarnya hampa nak merebut apa ni? Nak bela rakyat kan? Nak belah perut? Aku nampak hampa duk dah kira nak belah perut hampa aja ni. Kan? Betul tak? Rakyat hadapi macam-macam masalah, macam-macam isu. Dia duk kira nak ambil kuasa juga. Hang nak buat apa kuasa ni? Nak makan kedara? Tak cukup lagi. Cukup lah kot. Banyak sangat dah. Triliun cik oi. Triliun. Ribu-ribu juta. 1,000 juta 1 bilion. 1,000 juta 1 triliun. Kalau beri kat kita suruh bilang duit tu lah, mati 7 kali hidup balik tak habis kira lagi. Banyak. Tugasan kita, tuan-tuan sekalian, dalam PRU yang ke-15 ini, walaupun kita tak mengundi di peringkat negeri, saya habaq kat Tuanku Sultan Patik mohon kenan tuanku tak bubar DUN. Sebenarnya tak perlu mohon, tapi nak maklum, semua maklum, Patik tak bubar tuanku. Dia kata penggal ni patut sampai bila? Bulan Julai tahun depan tuanku. Duklah sampai Julai. Pasal apa kita boleh duduk sampai Julai? Pasal kita bersih, kita stabil. UMNO dah 2, dia tak boleh buat apa. Ada tu pun tak cukup tolong. Bukan tak cukup, tak ada. Tak boleh buat apa. Bukan dia tak cuba, dia cuba, saya tahu. Janganlah kata saya tak tahu. Dia buat macam-macam juga, tapi tak ada kesan. Kita pun sakan juga kalau hang jampi. Kan lah, ingat aku tak kerti jampi. Tuan-tuan sekalian, kita boleh duduk sampai bila kita mau. Kerana kita faham tanggungjawab dan peranan yang kita pegang sekarang ini. Amanah yang sedang kita pikul. Bukan untuk diri kita. Bukan untuk anak-beranak kita, bukan. Tanggungjawab ada amanah yang sedang kita pikul dalam kerajaan ini untuk seluruh rakyat Kedah. Nak kita pastikan apa lagi potensi yang boleh dikembangkan, kita kembangkan seluas-luasnya. Apalagi benda-benda yang patut kita minta sebagai hak kita orang Kedah, kita akan minta. Tak kira siapa. Kak Tan Sri pun saya minta. Tan Sri ada bagi tahu. Saya tak lebar lah gambar. Hak kita sebagai pengeluar padi, saya dah minta, saya sebut dalam Dewan baru ni, saya minta 170 juta kerana kita simpan tanah sawah 180,000 hektar, kita simpan 130,000 hektar tanah Kedah ni ditanam padi. Tanah padi ni cukai tanah paling rendah di dunia, tuan-tuan tahu. Kalau kita tukar tanah kita 1,300 tu jadi tanah komersial, kita boleh kutip cukai tanah 1.7 bilion. Tapi oleh kerana kita nak pastikan negara kita cukup makanan, ada padi yang cukup untuk negara kita makan, kita simpan tanah itu sebagai sawah padi. Besar pengorbanan Kedah, maka kita minta kepada persekutuan, hang tolonglah kami sikit. Hampa nak harap negeri lain bertanam padi, mampu tak naik. Tak naik. Orang di Pahang, di Rompin, yang pergi buat padi di Pahang, orang Kedah.
Di sana tak ada air. Air ada lah. Kita minta dekat-dekat nak boleh lah tukar Perdana Menteri. Haram. Kita simpan hutan untuk tadahan air. Tadahan air ini kita airi sawah padi. Kita empang untuk kegunaan 3 negeri, Pulau Pinang, Kedah, Perlis. Untuk padi, untuk minuman 3 negeri. Kita simpan tadahan 341,000 hektar hutan. Kita tak tokar, kita tak sentuh supaya air kita cukup. 341,000 cik, oi, bukan kecil. Loh. Hampa bayarlah sikit, 100 juta je pun dekat nak boleh tukar Perdana Menteri. Ni perah ni. Banyak lagi lah kita minta. Hak Kedah, Pulau Pinang, negeri pajakan. Mereka tak mahu mengaku, tak apa. Tapi kita ada bukti sejarah, ada dokumen. Kita akan pastikan satu hari nanti kita akan heret Pulau Pinang pergi ke mahkamah. Saya tuan-tuan, demi Kedah, demi rakyat Kedah, pi mana pun saya mau, lawan dengan siapa pun saya mau. Aku tak ada heran lah. Bukan nak belagak tuan-tuan, tapi anak Sungai Pau ni. Kita ada dokumen. 1896 Pulau Pinang mula membayar pajakan kepada Kedah 10,000 walaupun janji banyak lain. Janji 10,000 mata wang Sepanyol pada masa itu. Mata wang Sepanyol pada masa itu adalah USD pada masa ini. Dia kecoh pi, kecoh main, kecoh pi, kecoh main, tak apalah 10,000. 2018 masa kerajaan berubah, ditambah oleh Tun Mahathir 10 juta. Kedah dibayar pajakan Pulau Pinang 10 juta 10,000 sampai sekarang ini. Dah kata kalau negeri hang bukan pajakan, hang bayar apa? Hang bayar apa aku nak tanya hang? Hang jawab. Hang jawab. Ada bayaran tentu ada sebab. Ada jauh lagi saya boleh pergi gambar Pulau Pinang ni, tapi tak mahu nak cerita pasal bersih dan stabil. Kita akan fight hak kita. Kita akan suarakan hak kita. Hak kita ni kalau kita nak bagi orang tunaikan, kita kena bercakap. Suara kita mesti didengari. Untuk suara kita didengari, kita mesti bercakap. Datuk Awang ni tuan-tuan, bila parlimen bersidang dia wajib cakap. Paling tak pun dia kacau orang. Lalu ni jadi Timbalan Menteri tak apa boleh lah. Dulu tuan-tuan, masa tak jadi kerajaan lagi itulah, lalu jadi Timbalan Menteri pun kacau orang juga. Kena bercakap. Nak suruh berhentikan, nak suruh belajar. Saya tak cakap lama, kita ada Tan Sri yang datang sekali-sekala. Kita bagi dia cakap lama sikit. Saya hari-hari tuan-tuan panggil lepas subuh pun saya boleh ceramah. Tak ada masalah. Tengah hari rembang pun saya ceramah. Lagu ni juga ceramah walaupun ada 3 orang. Tapi kena buat bersungguh lah. Tuan-tuan sekalian, Perikatan Nasional telah melancarkan manifesto. Manifesto kita ni bukan yang muluk-muluk yang tak boleh buat, bukan. Manifesto kita adalah berdasarkan pengalaman kita Perikatan Nasional memerintah negara ini waktu kita menghadapi kesukaran yang tidak pernah berlaku dalam sejarah. Kesukaran pada bulan Januari 2020 sampai Tan Sri dijatuhkan oleh Barisan Nasional sebagai Perdana Menteri. Semuanya berjalan dengan baik. Saya hadir tiap-tiap kali meeting. Kadang-kadang saya tak dapat hadir, Dr. Hayati wakil saya. Pengurusi dia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mesyuarat kadang online, kadang bersemuka. Tenang, steady, orang Kedah kata, orang Pendang. Steady. Razak kami sebut steady, terang mana apa tak tahulah. Suruh dia sebut lagi. Kita nampak dengan jelas apakah masalah yang kita hadapi, apakah jalan yang sedang dibuat oleh kerajaan persekutuan dan negeri
untuk dipatuhi oleh agensi kerajaan dan rakyat. Kita nampak tuan-tuan, ini kita nak pergi. Lepas tukar Perdana Menteri lain, saya tak maulah sebut orang tu. Saya tak tahu dia kata apa. Dia tak tenang. Sagi hampa kata, saya kata dia lembek pula, tapi dia lembek lah. Pasal apa dia lembek? Pasal ada gangguan di belakang dia oleh parti dia sendiri. Dikacau hari-hari. Kawan tu suruh buang kes mahkamah. Tuan-tuan sekalian, dah ada kes mahkamah, pilah jawab di mahkamah. Janganlah duk runtuh seluar orang tu. Seluar orang tu pun dah lah pungkong, tak ada lah. Duk lekat sikit ya, duk rentak dia turun pula. Kita punya manifesto ni adalah pengalaman, berdasarkan pengalaman kita sendiri menguruskan negara ini ketika sukar dan ketika keadaan telah pulih. Pengalaman itu sangat berharga untuk kita lipat gandakan lagi. Waktu payah pun boleh berjalan tuan-tuan, tambahlah waktu senang. Dalam gelap pun kita boleh sampai, tambahlah dalam cerah. Berjalan kaki pun kita boleh pergi, tambah kita ada kereta bel fire. Takkan tak sampai. Kita akan sampai. Malaysia akan lebih makmur. Malaysia akan lebih berjaya pada masa depan atas prinsip pemimpin negara ini mestilah bersih dari segala rasuah dan penyelewengan. Betul atau tidak? Simple je. Kalau tuan-tuan piduk gagah ni, hak mai ke hak tak mai ke, hak ikuti live malam-malam ini. Kalau tuan-tuan semua di Malaysia piduk gagah, orang Kedah kata piduk gagah ni, kalau orang Kuala Lumpur kata jangan duk tebang ceo. Orang KL. Kalau orang Malaysia belah Kuala Lumpur, belah Johor, belah Selangor, giduk tebang undi Barisan Nasional sekali lagi, negara ini akan terlungkup, tak akan pulih lagi. Siapa di belakang calon-calon Barisan Nasional? Tuan-tuan suluh tengok. Suluh tengok, kendung tengok. Nak serah sekali lagi kan negeri ni kat mereka ni. Kalau hampa serah juga, hampa yang bodoh. Ambil awak tak mak. Kalau hampa serah juga, hampa bodoh. Dia kata jangan maki pengundi, aku tak kira hampa dah bodoh. Bagi kat BM buat apa? Lepas tu hampa meratui, harga barang naik, padi tak naik harga, harga baja naik, padi jual murah. Macam-macam meratui, main duk talak kat aku. Lah bagi BN sangat. Masalah main talak kita, aku sepak lagi ha. Orang ujung keton kata dia. Tak boleh. Malaysia generasi baru dibina, diwakili oleh orang-orang muda yang cerdik pandai. Pelajar-pelajar universiti sudah boleh mengundi. Sudah cukup maklumat untuk kita semua. Para pengundi kali pertama 18 tahun. Dah ada macam-macam maklumat sampai kepada kita. Kita pelajar universiti, orang yang terhormat di kalangan masyarakat. Kita akan balik mengundi. Pilih satu parti yang bersih dan stabil untuk kita serahkan urusan negara ini ke tangan mereka. Mudah-mudahan dengan pilihan yang kita buat itu, negeri ini selamat untuk kita diami. Generasi akan datang selepas daripada kita. Boleh tak boleh tuan-tuan? Kita kok kampung pun hak umur 80 dah tahulah duk keh, saya tengok keh apa? Handphone. Keh kok tu, keh kok ni keluar gambar apa aku tak tahu. Banyak informasi sampai kepada kita. Ambil informasi itu, tanang elok-elok, masak elok-elok, goi ngenyok elok-elok, aron bagi keluar minyak lu, baru boleh makan. Tuan-tuan, ini antara kejayaan dan kegagalan. Kita sudah ada bukti satu kumpulan di bawah Perikatan Nasional
telah menghasilkan begitu banyak kejayaan bagi negara ini, telah menyelamatkan negara kita dari satu kehancuran akibat wabak COVID-19. Kita ada pengalaman yang lebih dulu pada itu. Negara ini telah hancur kerana isu rasuah, isu penyelewengan, wak lari duit, bukan wak lari laki saja, laki bini je. Tu bini saya apa main melani? Bini saya ni cikgu, bayangkan saya dengan bini saya wak lari duit. Saya sekarang boleh gagah lagi, laki bini wak lari oi. Dahsyat negara ini dulu. Gerombolan itu masih datang untuk menawarkan khidmat kepada kita. Kononnya kami sudah bersih, kami sudah insaf, kami ni cerdik merintah negara, macam-macam lah dia habak. Tapi hak kita duk tahu lagu lain. Kan? Sebahagian besar orang itu masih bersama mereka. Jadi tuan-tuan, jangan buat silap kali yang kedua atau kali yang ketiga. Pilihan kita diberi peluang 19 November 2022. Datang 4 calon di Penang ni. Pejuang tak usah sembang lah, orang tak dah. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dia tunjuk belarak baru ni di mana tahu. Ada 18 orang je. Di Jerai. Nak gelak kan, nak teriak tu. Di Jerai tu tuan-tuan, kita di Kedah ni di AP kita tak bagi masuk. Kedah ni kata-kata kawasan Melayu. Pengundi Melayu 80%. Rata-ratanya. Di Jerai pengundi Melayu 80%. Busuk-busuk lah. UMNO biasa menang di Jerai. PAH biasa menang. Parti lain tak biasa main bertanding dah. Pakatan Harapan ni punya mangkuk hayun tuan-tuan. Dia boh calon DAP di Jerai. Dan suruh Melayu pergi duk pangkah DAP. Bukan tak tahu DAP itu siapa. Dia nak membaruakan Melayu dalam parti DAP. Calon tu pula orang kampung saya. Mana tak hangat kita pun. Tak boleh. Jangan bagi mereka bertapak. Tuan-tuan, pokok ditebang hanya bila kapak tu ada hulu daripada kayu. Kapak saja nak tebang pokok tak boleh. Dia ada usaha nak tebang tak boleh. Dia kerat dahan pokok tu, dia buat hulu, dia hayun. Tuan-tuan, terbalik pokok besar. DAP jangan bagi ruang. Pakatan Harapan cukup-cukuplah 22 bulan. Mujuk kami tak mampu. Berhenti. Kita ada Perikatan Nasional. Balik habaq ke adik-beradik kita, saudara mara kita, anak-anak kita yang akan pulang, yang di IPT telah diberi cuti untuk balik mengundi. Baliklah adik-adik sekalian, buat satu pilihan yang besar, nobatkan Perikatan Nasional sebagai kerajaan di negara ini. Sahabat-sahabat rakan saya di Kuala Lumpur, di Selangor, di Perak, di Kelantan, di Pahang, di Johor, di Singapura, yang boleh mengundi di Kedah, balik sekali saja. Balik. Mengundi. Tentukan nasib kita sendiri. Jangan serahkan kepada buruk-buruk ni. Lagi saya kata, mereka kata saya tuduh orang buruk pula. Bahasa Kedah ni banyak kiasan. Banyak bidalan. Saya kata anak seluang. Bodohnya budak BN ni. Bila kata anak seluang, dia memberi gambaran kecil. Anak seluang ni antara spesies ikan yang kecil. Lepas ikan temerah, ikan seluang. Pasal dia tak tahu ikan tu apa. Ikan temerah ni tuan-tuan belah 100 tahun duk besar ni ya. Ikan temerah. Nak kata dia anak temerah, kesian lah kan. Katalah anak seluang. Anak seluang belah 1000 tahun pun dia besar ikan taman tu je. Tu ada Datuk Syanan tulis seluang menodak baung. Biasa baca. Ikan kecil pisodok ikan besar. Saya kata ni anak seluang yang sedang mencari nama. Dia ni panel pemikir dalam Barisan Nasional orang Kuala Lumpur. Dia kata Menteri Besar Kedah kata kat saya binatang. La ilaha illallah. Dia kata mengumpamakan ayah saya pun binatang juga. Pasal anak seluang. Dia anak pak dia seluang. Lah.
Nak main politik ni tuan-tuan, nak bercakap dengan orang ramai, kena kaya dengan bahasa. Takkan nak seluang tak faham. Dia upamakan nak seluang tu menuduh dia sebagai seekor binatang. Ikan ni orang tak panggil binatang je, oi, orang panggil ikan. Kan? Hampir beli binatang apa di market? Dah, orang tak kata aku tu, orang tak hampir beli ikan apa. Tokoh Barisan Nasional tak ada modal lah. Dia kata saya mengumpamakan dia macam binatang. Lemah tuan-tuan, lemah. Kalau lemah gitu tuan-tuan, bagi kepercayaan untuk merintah negeri ni mampu tuan-tuan kita. Berhentilah. Tu tara hak paling cerdik dalam BN. Tara tu kepahaman dia, hak lain tuan-tuan tak usah lah. Di Kedah ni kita ada 15 kursi parlimen, siap dah maklum Tan Sri. Kita akan usaha ambil 15 tu semua pada Perikatan Nasional. Tak ada hari aku nak bagi ke hampa satu ke dua, tak mau. Nak ambil semua. Tak mau, tak apa, hak kebaikan. Daripada Langkawi sampai ke Padang Serai, daripada Penang ni sampai ke Mebuk, sampai ke Sungai Tani, semua kita nak ambil sebab kita yakin dengan penjelasan yang begitu banyak, dengan rekod cemerlang yang telah ada di tangan Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan dalam perikatan, dengan kestabilan yang ada di Kedah ni, kita sangat yakin pengundi akan memilih parti yang prihatin, bersih dan stabil untuk memerintah Malaysia untuk PRU yang ke-15 insya-Allah. Balik mengundi semua, bekerja sungguh-sungguh bagi penjelasan, bagi penerangan supaya orang faham. Sebarkan maklumat seluas-luasnya. Jangan duk peram seorang-seorang. Datang benda-benda palsu, kena jawab bagi penjelasan. Kalau benda-benda karut, jangan duk viral. Kena tahan cakap tu saja. Kalau ada salah dan silap dalam ceramah saya ni, pasal kita ni pesen orang Hulu, cakap ikut dan. Tapi nak bagi orang faham, kita bersih dan stabil kerana kita tidak ada barisan nasional yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.